Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Ketua. Di benar berdebat tiada penonton, angkara 1MDB ekonomi kelam kepada Menteri Pencerahan di Pohon untuk soalan nombor 6. Terima kasih. Kan saya dah bagi tahu seangkatan dengannya panjang-panjang. Sila Menteri. Terima kasih Yang Di-Pertua. Izinkan saya ingin menjawab soalan ini bersama-sama dengan 11 lagi soalan, kerana semua soalan tersebut menyentuh perkara dan isu yang sama, iaitu mengenai punca dan kesan kejatuhan nilai ringgit serta langkah-langkah kerajaan dalam menangani isu tersebut. Ahli-ahli yang berhormat lain yang telah membangkitkan soalan tersebut adalah Wabi Sarike pada 4 November, Tanjung Manis 16 November, Dungun 23 November, Wabi Alu Gajah 24 November, Wabi Lenggong 25 November, Wabi Kudat dan Wabi Limbang pada 30 November, Wabi Selayang 2 Disember serta Rantau Panjang dan Wabi Kapar 3 Disember. Sila. Untuk makluman yang berhormat, penyusutan kadar pertukaran nilai ringgit berbanding US dollar dalam tempoh September 2014 hingga 16 Oktober 2015, ianya telah menyusut sebanyak 21.6%. Terutamanya didorong oleh aliran keluar pelaburan portfolio. Di samping itu, mata wang serantau yang lain juga turut mengalami penyusutan nilai di antara 5.9% hingga 19.5% berbanding dolar Amerika dalam tempoh yang sama. Faktor-faktor yang berlaku di antaranya ialah yang menyebabkan kejatuhan ringgit kita ini terdapat 4 faktor. Faktor yang pertama ialah ianya disebabkan oleh jangkaan pelabur-pelabur jangka pendek terhadap kemungkinan kadar faedah di Amerika dinaikkan. Ini telah menggalakkan minat pelabur terhadap pegangan aset dalam nilai dolar Amerika, lantas menyebabkan aliran keluar daripada pasaran negara, terutamanya pelabur-pelabur asing yang melabur dalam pelaburan jangka pendek. Yang kedua, kebimbangan pelabur terhadap pertumbuhan ekonomi serantau yang dicetuskan oleh prospek pertumbuhan lebih perlahan di negeri China telah meningkatkan aktiviti penghindaran risiko oleh para pelabur di pasaran negara membangun pesat berkembang ataupun emerging market. Ketidaktentuan dan kebimbangan terhadap kelembapan ekonomi China serta penurunan yuan pada bulan Ogos turut menjejaskan prestasi mata wang serantau termasuk Malaysia. Tuan Yang Di-Pertua, faktor yang ketiga adalah Malaysia merupakan penerima kesan daripada kejatuhan harga minyak dunia. Negara kita merupakan salah sebuah negara mengeksport komoditi ini. Kalau kita lihat kejatuhan harga minyak ini daripada US dollar per barrel jatuh kepada US 48 barrel telah menyebabkan pendapatan negara telah berkurang daripada 64 bilion pada 2014 jatuh kepada 43 bilion 2015 dan dijangkakan akan terus jatuh pada 2016 sebanyak 31 bilion. Dan akhir sekali, faktor yang keempat iaitu negative sentiment dalam negara terhadap isu-isu yang dibangkitkan yang membuatkan pelabur-pelabur yang berada dalam Malaysia ini, terutama pelabur-pelabur asing, merasakan dalam keadaan uncertainty. Sekian, terima kasih. Ya, Bukit Katil. Terima kasih Datuk Ketua. Soalan yang saya tanyakan dalam parlimen ini adalah soalan yang khusus berkaitan dengan pendirian Governor Bank Negara yang mengaitkan bahawa nilai ringgit berlaku penyusutan dan ekonomi berhadapan dengan masalah akibat daripada isu 1MDB, dan saya fikir Yang Bapak Menteri tidak address isu itu secara khusus. Dan semalam kenyataan daripada pengurusi bank yang kelima terbesar di Asia Tenggara, iaitu Nazir Razak, adik kepada Yang Amat Pekan, beliau sekali lagi mengulangi kenyataan bahawa Malaysia memang sentiasa dilihat stabil dari segi politik dan ekonomi.
dan juga sistem serta institusi perbankan yang baik dan teguh. Cuma imej ini diganggu gugat dengan kejadian semasa. Ini ialah isu pokok dan trust di Malaysia pada hari ini. Itu pandangan pengurusi bank yang utama di Asia Tenggara. Jadi sudah tentulah kenyataan ini, termasuk yang berkaitan kenyataan Governor Bank Negara. Ini bukan kenyataan pengurusi tabung haji atau beliau Pak B dan sebagainya. Ini Governor Bank Negara. Dan ini sudah pasti akan menyebabkan kita berhadapan dengan isu yang mesti dijawab oleh kerajaan, kerana sekarang ini saja terdapat 5 negara yang menyiasat kes YNDB ini. Amerika, Hong Kong, Switzerland, Singapura dan terbaru Australia. Dan semuanya khusus tentang money laundering dengan izin, illegal fund transfer dan sebagainya. Apakah kerajaan, apakah pendirian kementerian, apakah kerajaan akan memberikan kerjasama untuk membantu siasatan ini ataupun sekali lagi menutup kes ini dengan cara-cara yang tersendiri kerajaan? Terima kasih. Terima kasih Wabi Katil. Ya. Saya rasa kita kena lihat konteks penurunan ringgit ini bukan sahaja soal isu YNDB. Kalau kita nak menyentuh soal YNDB, saya percaya bahawa negara-negara seperti Russia, seperti New Zealand, seperti Australia, Brazil, mereka juga kejatuhan wang ringgit tapi mereka tidak ada YNDB. Apa yang saya tekankan dalam jawapan saya tadi adalah 4 faktor ini menyebabkan ringgit kita jatuh. Pertama, saya nak repeat balik, iaitu sentimen pelabur-pelabur terhadap anticipation akan meningkatnya interest di Amerika. Yang kedua, dari segi kedudukan ekonomi dunia. Yang ketiga, dari segi komoditi kita, iaitu crude oil ataupun harga pasaran minyak. Yang keempat, saya sebut tadi, iaitu sentimen negatif. Sentimen negatif ini termasuklah isu yang dibangunkan oleh Wabi Katil, iaitu Bukit Katil. Bukit Katil. Wabi Katil. Yang soalan yang Wabi Katil tadi ialah menyentuh bahawa Bank Negara, Governor Bank Negara menyebut bahawa 1NDB adalah merupakan. Tidak. Saya rasa kalau kita tengok explanation Governor Bank Negara, dia memberi beberapa faktor yang menyebabkan currency kita jatuh. Dan salah satu daripada yang disebut ialah sentimen, negative sentimen. Jadi negative sentimen ini bukan sahaja 1NDB, banyak benda. Contoh, undi tak percaya kepada Perdana Menteri juga menyebabkan sentimen. Jadi kerana apabila dia sekarang ni begini. Bagi saya explain dulu. Saya cerita soal negative sentiment. Negative sentiment ini kita tak boleh relate 1NDB, oleh kerana 1NDB kita jatuh ringgit. Sebenarnya yang menyebabkan faktor saya sebut tadi salah satu ialah negative sentiment. Jadi negative sentiment ini dia banyak benda. Jadi saya nak beritahu Wabi Bukit Katil, soal penyiasatan 1NDB ini saya tak nampak kat mana yang kita stop. Saya rasa 5 negara yang tengah menyiasat ini, mereka pun tengah menyiasat. Biar dia yang habis tu penyiasatan. Kalau 5 negara ini mendapati ada kes untuk dibawa kepada perhatian kita, dan kita akan tengok. Tapi kalau orang tak habis lagi menyiasat, kalau kita semua nak buat keputusan, saya susah. Inilah menyebabkan negative sentiment yang berlaku dalam negara. Ya, Rompin. Rompin. Ya, Ahmad, Datuk Seri Pengurus Speaker, semalam bila saya mencadangkan supaya Governor Bank Negara ini disambung perkhidmatannya, saya mendapat tepukan yang begitu gemuruh daripada sebelah sana. Sebelah sana. Semualah. Apa pandangan Yang Berhormat Katil tentang statement Zeti pada hari ini? Bukan Katil. Dua perkara statement yang penting, ya. Boleh tanya kepada pembangkang nak jadi kerajaan. Datuk Speaker, terima kasih banyak-banyak. Tanya Bukit Katil dah jadi menteri. Tak sama ada setuju tak setuju. Kepada Bukit Katil jadi menteri dalam mimpi belah sana. Statement daripada, oleh kerana ringgit dia kata tadi, ya. Setuju atau tak setuju statement daripada Bank Negara Zeti, ya. Saya baca, ya. Dengan izin. Ya. Yang Muhammad
peraturan kena jaga Yang Berhormat. Saya perhatikan ada juga yang membaca surat khabar, ada juga melanggari peraturan, mesyuarat, tapi saya biarkan. Tapi janganlah sampai riuh rendah. Kalau disebut macam pasal Yang Berhormat marah pada saya. Jadi sila Yang Berhormat Rompin. Dua statement penting. Sama ada... Ya, ringkaskan. Bukan kata ya. Dengan izin ya. For more than 5 years now, we have a good growth and we are considered one of the best performing economies. Our microeconomics fundamentals are strong. We have a solid banking sector and not any period was credit growth disrupted. If you actually retrace when currency strengthened, the ringgit was one of the earliest to strengthen the most. Of course, given the reservation now, it is also that experienced the most depreciation. We see more volatility, and this is how it is going to be. Everyone has to manage themselves to live in such environment. Yeah. Inilah yang saya nak terang semalam. Setuju tak statement Zeti? Yang Berhormat, ini sesi soal jawab lisan. Yang Berhormat Rompin mesti tujukan kepada Yang Berhormat Menteri. Tak saya jawab. Saya boleh jawab. Yang Berhormat Bukit Katil sila duduk. Pengerusi PAC pun tak Saya boleh jawab faham. betul. Ya. Betul saya boleh jawab. Ya. Sedang Ya. ya. Boleh jawab, dengan izin. Boleh jawab. Ya, Yang Berhormat Bukit Katil. Bayangan. Yang Berhormat Bukit Katil sila duduk. Perasan. Perasan. Katil. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Ni Bukit Katil, nanti dalam perbahasan bajet nanti boleh lagi tanya soalan, tak ada hal. Wabi Rompin, saya bersetujulah statement tersebut. Dan saya rasa apa yang Tan Sri Zeti sebut itu adalah factual ataupun kenyataan yang tepat. Dan kita hari ini balik kepada isu penurunan ringgit tadi ini. Penurunan ringgit ini bukan hanya sebab YNDB. Kerana ada banyak faktor-faktor luaran yang berlaku di luar sana, di luar daripada bidang kuasa kerajaan dan juga negara kita. Terima kasih. Saya jemput